Iaitu kita mulakan slide pertama. Aspek bertutur. Aspek bertutur merupakan aspek yang penting dalam kertas 3. Kita lihat sekarang. Spesifikasi dia ialah mendedahkan situasi bertutur secara formal kepada murid, membentuk kemahiran bertutur secara berkesan, bermakna dan bertata susila, dan juga kenapa untuk melahirkan murid yang boleh bertutur dengan menggunakan kertas menggunakan laras bahasa yang betul. Kita teruskan lagi. Format untuk kertas 3. Format untuk kertas 3 ia merupakan ujian bertutur. Ujian bertutur. Jenis item dia ialah terdiri daripada subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Bilangan soalan bahagian A membawa kepada bahan yang disediakan dibaca secara mekanis. Mekanis bermaksud secara kuat, bersoal jawab dengan pentafsir. Iaitu pelajar akan diberi bahan bacaan sebanyak 120 patah perkataan dan membaca bahan bacaan tersebut. Selepas itu pelajar akan bersoal jawab dengan pentaksir sebanyak 4 soalan. Soalan pertama dan soalan kedua adalah soalan yang akan didapati jawapannya dalam kertas soalan itu sendiri, manakala dalam teks itu sendiri, manakala soalan ketiga dan empat adalah soalan kebat. Soalan kebat itu soalan mengenai pendapat sendiri, 3 dan 4. Untuk bahagian B pula ialah kumpulan, satu tajuk atau tema disediakan untuk perbincangan dan pelajar akan mengambil masa 8 minit berbincang dengan rakan dan selepas itu mempersembahkan perbincangan tersebut. Perbincangan dalam kumpulan selama 3 hingga 5 orang, tak perlu melantik pengerusi dan sebagainya. Kertas 3, ini dengan betul-betul pelajar. Tempoh ujian individu 3 hingga 5 minit, kumpulan 12 hingga 15 minit. Kalau dalam masa 13 minit pelajar kumpulan tidak memberikan sebarang respon, maka perbincangan akan ditamatkan. Cakupan konteks mencakupi semua standard, kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Dokumen standard pembelajaran. Okey. Seterusnya ialah tahap kesukaran soalan ialah R rendah, S sederhana, T tinggi. Dan aras kesukaran sesuai dengan tahap kebolehan calon. Penentuan aras berdasarkan respon calon. Model pentaksiran ujian bertutur. Okey, model pentaksiran ujian bertutur dibagikan kepada 3, iaitu model 1 individu, iaitu di mana individu bercakap dan bersoal jawab dengan pentaksir selama 5 minit. Model 2 kumpulan, iaitu 12 hingga 15 minit. Dan model khas untuk calon-calon berkeperluan khas dan calon hospital, calon penjara. Okey, cikgu harap pelajar faham. Okey, inilah ujian bertutur secara individu, model dia. Lihat betul-betul. Yang pertama, ini adalah calon, ialah anda.
di mana anda akan berhadapan dengan dua pentaksir yang terdiri pada ketua pentaksir, ini pentaksir, ini jam dinding untuk menunjukkan kepada pelajar masa untuk bersoal jawab, dan kedudukan jam randik digital di sebelah pentaksir. Jarak di antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian. Ya? Okey. Kita teruskan. Ujian bertutur berkumpulan. Ini yang betul pelajar. Bukan secara tiga segi itu. Ini secara yang betul. Di mana ketua pentaksir dan pentaksir berhadapan dengan 5 orang pelajar atau 4 orang pelajar kerana kumpulan daripada antara 3 hingga 5. Jadi kita ambil 4 pun boleh lah. Dan kedudukan jam randik di sini dan jarak antara calon dengan pentaksir perlu bersesuaian. Harap pelajar faham ya. Ini adalah untuk model 3, model pentaksiran kes khas taksiran kumpulan. Untuk kumpulan, di sini calon, di sini penggalak. Bermakna penggalak ini akan menggalakkan calon untuk menjawab, dan di sini pentaksir. Untuk modul berkumpulan ras adalah calon akan dibantu oleh penggalak dan akan bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, case task. Sebelum itu saya ingin menegaskan bahawa kita sedang bersama-sama dalam tuition YouTube online secara percuma Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama oleh PPD Jasin, dan sekarang bersama anda penceramahnya iaitu Cikgu Abdul Samad bin Aziz yang merupakan GPK co-curriculum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mahkota. Calon bertutur dengan penggalak ini pentaksir kedua berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Masa 3 hingga 5 minit. Model 3, berkumpulan ini digunakan apabila melibatkan calon kes khas, calon hospital, calon ditahan reman atau pembicaraan mahkamah, calon menyertai aktiviti bersukan, kurikulum di dalam atau di luar negara, dan calon menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Ingat, itu saja calon yang dipanggil calon berkeperluan khas. Calon kes khas diuruskan oleh lembaga peperiksaan ataupun dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Harap pelajar faham kalau yang mana yang terlibat ni. Jadual pentaksiran ujian bertutur, dan ini calon perlu faham. Okey, jadual ujian bertutur untuk kertas 1103, sub 3 itu kertas 3, kata 5, ini bukan tahun, ni tahun yang lepas, tahun ni kita tak dapat lagi. Taksiran 1 individu, taksiran 2 kumpulan. Okey. Jadual ujian bertutur mengikut sidang. Ya, betul-betul para pelajar. Ini dia para pelajar. Jadual ujian bertutur mengikut sidang ialah 8 hingga 9.45 pagi untuk sesi pertama. Lepas tu rehat 9.45 hingga pukul 10. Terusnya 9.45. Selepas rehat kita akan sambung 10 hingga 11.45 pagi. Itu sidang 2. Dan sidang 3, 11.45 hingga 1.30 tengah hari. Pelajar ikut masa ni 8 hingga 9.45 sidang 1. Lepas tu rehat. Sidang 2, 10 hingga 11.45. Dan sidang 3, 11.45 hingga 1.30. Dan pelajar tidak perlu takut kerana
akan diberitahu oleh setiausaha peperiksaan nanti. Okey, ini sidang dia, kumpulan 1 masa. Kumpulan 1 masanya untuk bersidang ialah 8.20 hingga 8.20 pagi, iaitu ambil model 1 terdapat daripada 4 orang calon. Dan lepas tu calon mesti berada di bilik menunggu 15 minit sebelum ujian bermula. Pelajar mesti hadir sebelum ujian bermula. Kiranya ujian bermula pukul 8 pagi, mesti berada 7.45 pagi. Dan selepas itu 8.20 hingga 8.30 pagi, persiapan taksiran kumpulan 1 bagi model 2 di dalam bilik kuarantin. Calon diberikan soalan di model 2. Seterusnya, pada 8 hingga 8.45 pagi, calon 1, calon 2 hingga calon 4, calon kumpulan 2 masuk ke dalam bilik menunggu. Itu contoh. Kalau ada soalan boleh tanya, nanti Encik Amir akan bacakan kepada cikgu. Okey, seterusnya kertas seterusnya ialah waktu seterusnya, iaitu sidang 1 kumpulan 2. Tadi sidang 1 kumpulan 1, sekarang ni sidang 1 kumpulan 2, iaitu masanya ialah 8.45, tengok ni, 8.45 hingga 8.50 pagi, iaitu untuk model 1, model 2, persiapan taksiran kumpulan 2 bagi model 1 dalam bilik menunggu. 8.50 hingga 9.10 pagi ni contoh calon 5, 6, 7, 8 kemasukan calon akan masuk ke bilik kuarantin untuk taksiran kumpulan. Pada pukul 9.20 hingga 9.30 pagi, persiapan taksiran kumpulan 2 bagi model 2 dalam bilik kuarantin, calon diberikan soalan model 2. Pada 9.30 hingga 9.45 pagi, calon 5, calon 6, calon 7 dan calon 8 dan seterusnya pada pukul 9.45 hingga 10 pagi, rehat. Ingat itu adalah jadual waktu dia. Seterusnya, ni susun atau calon taksiran individu. Para pelajar yang semuanya belum tahu tingkatan 4 boleh ambil gambar ni. Model 1 individu, P1 dan pentaksir 1, pentaksir 2, 3 hingga 5 minit setiap calon. Ni dia kedudukan dia. Ni pentaksir 1, pentaksir 2, ini calon. Guru bertugas berada di bilik menunggu. Dia memberi taklimat kepada 8 orang calon di sini. Dan bilik ujian B pula, model 1 individu, ini adalah pentaksir 3 dan 4, ni adalah pelajar. Ni pelajar, dia punya susun atur untuk calon taksiran individu. Cikgu harap para pelajar faham dan ini akan diberitahu oleh guru yang bertugas. Okey, seterusnya susun atur calon taksiran kumpulan pula, iaitu bagi calon bilik ujian E model 2, kumpulan P1 dan P2, 12 hingga 15 minit setiap kumpulan. Ini adalah calon kumpulan Ini adalah pelajar 1, 2, 3, 4 orang berhadapi pentaksir 2 dan 2 orang pentaksir. Dan apa yang berlaku di bilik kuarantin pula, di bilik kuarantin terdapat seorang pengawas di mana menjaga seramai 6 orang, 7 orang pelajar. Dan manakala bilik ujian B pula, model 2 kumpulan bagi pentaksir 3 dan 4 akan bersojak sama 2 hingga 15 minit setiap kumpulan. Di sini pentaksirnya 2 orang akan mendengar perbincangan daripada 4 orang. Ini adalah dalam bentuk kumpulan. Setelah mereka menjalani ujian bertutur individu. Harap pelajar faham
pelaksanaan ujian bertutur. Lihat betul-betul bagaimana pelaksanaan ujian bertutur dilakukan. Ini pelajar kena dengar betul-betul. Cikgu baca ni, tak faham boleh tanya. Markah penuh 40 markah dan dinilai secara analitik. Secara analitik maksudnya dia menganalisis apa yang soalan pelajar jawab. Dan pensyukuran pemarkahan diberi berdasarkan konstruk berikut. Yang pertama ialah tata bahasa dan kosakata. Dan cikgu akan terperinci lagi bagaimana untuk menjadi pelajar cemerlang hinggalah pelajar yang hanya lulus saja. Yang kedua ialah sebutan, intonasi dan nada. Maksudnya bagaimana pelajar sebut soalan untuk menjawab soalan yang dikemukakan, intonasi pelajar dan juga kosakata dan nada. Nada bagaimana cara pelajar menjawab soalan, ya. Kepastian dan kelancaran maksudnya adakah pelajar dapat menjawab dalam bentuk ayat dan fasih serta tidak tergagap-gagap. Dan idea dan bermakna. Pelajar melontarkan idea yang cukup bermakna dan menarik untuk diberi markah yang tinggi. Markah penuh untuk setiap konstruk ialah 10 markah. Jadi 10 kali 4, 40. Kalau pelajar dapat, katakan pelajar dapat kurang daripada 10, pelajar akan dapat di bawah 40 markah. Calon diberi satu bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan untuk dibaca semasa berada di dalam bilik menunggu. Ingat pelajar? Calon diberi masa 3 minit untuk membaca, meneliti dan memahami bahan rangsangan tersebut dengan diawasi oleh pengawas. Setelah cukup masa 3 minit membaca secara mentalis ni maksudnya secara perlahan, calon akan bergerak ke bilik ujian dengan membawa bahan rangsangan yang telah dibaca. 2 orang pentaksir luar iaitu guru bahasa Melayu dari sekolah lain bersedia untuk menunggu calon di bilik ujian. Ini adalah cara dijalankan ujian bertutur. Ujian bertutur individu penting. Di bilik ujian pula, calon akan membaca secara mekanis bahan rangsangan yang telah dibaca di bilik menunggu di hadapan 2 orang pentaksir. Bacaan mekanis dinilai dari segi sebutan, intonasi dan nada. Kemudian calon akan diuji dengan 4 soalan, sudah beritahu tadi, iaitu 2 soalan berdasarkan bahan rangsangan dan 2 soalan kebat, iaitu kemahiran bertutur, berfikir aras tinggi yang berkaitan dengan bahan rangsangan tersebut. Calon akan diuji dalam tempoh masa 3 hingga 5 minit. Semua ujian tiada alat tulis yang dibenarkan untuk dibawa masuk ke bilik ujian. Ingat para pelajar. Selepas selesai ujian bertutur, individu calon dikehendaki menyerahkan bahan rangsangan kepada pentaksir sebelum bergerak ke bilik kuarantin untuk persediaan ujian bertutur kumpulan. Calon yang tidak hadir pada tarikh yang telah ditetapkan boleh hadir pada hari lain dalam tempoh hari 3 hari ujian. Maksudnya kalau pelajar itu tak sempat untuk datang hari pertama, dia boleh datang sama ada hari kedua atau ketiga. Dan kalau sekiranya calon datang pada hari keempat, tidak ada ujian bertutur akan dijalankan.
Harap pelajar masih segar kerana melihat ikan-ikan yang berenang di bawah itu, iaitu daripada cikgu punya video, video di bawah tu. Video di bawah laut ya. Markah penuh 30 markah pula untuk kumpulan. Persekoran atau pemarkahan diberi berdasarkan konstruk berikut, iaitu sama saja 4. Tata bahasa dan kosakata, rangkuman, sebutan, intonasi dan nada, kepastian dan kelancaran, idea dan bermakna. Maksudnya, cikgu akan beritahu markah dia, cara nak dapat markah tu sebentar lagi. Markah penuh diberi secara holistik ataupun keseluruhan, maksimum ialah 30 markah. Maksimum 30 markah. Ahli kumpulan adalah 3 hingga 5 orang mengikut angka giliran. Masuk ke dalam bilik kuarantin untuk persediaan ujian bertutur kumpulan. Pengawas calon akan memberikan soalan kepada calon untuk perbincangan selama 8 minit sebelum diuji di bilik ujian. Kita pergi previous sekejap. Betul ni dia. Bagi balik. Ni. Ni tadi yang pertama, ketiga, keempat. Kita pergi next. Yang keempat, ujian bertutur kumpulan ya. Setelah cukup masa 8 minit berbincang, calon akan bergerak ke bilik untuk ujian untuk memulakan ujian bertutur kumpulan. Setiap kumpulan para pelajar diberi masa 12 hingga 15 minit untuk menyelesaikan ujian mereka. Perbincangan kumpulan akan berlangsung dalam 2 pusingan. Pusingan pertama, calon akan bertutur mengikut giliran masing-masing. Pelajar kena ingat, ini bukan pembentangan, perbincangan. Pusingan kedua, calon bebas mengemukakan pendapat. Pentaksir bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara jika perbincangan kumpulan terhenti atau didominasi oleh seseorang calon saja. Pelajar kena ingat tidak boleh mendominasi kumpulan. Sekali lagi, pelajar sedang bersama saya Cikgu Abdul Samad bin Aziz di PK Koku SMK Sri Mahkota. Tuition ini dijalankan dengan kerjasama oleh Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka dan juga PPD Jasir. Ujian bertutur kumpulan seterusnya iaitu pemberian markah atau skor diberikan secara holistik atau keseluruhan dan calon dinilai secara individu. Maksudnya kalau calon itu layak dapat A, markah yang lebih tinggi, dia akan dipilih. Ini berdasarkan kepada markah yang diberikan setelah dibuat perbincangan oleh pentaksir, kedua-dua orang pentaksir. Semasa ujian, tiada buku catatan, nota, peranti dan alat tulis yang dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam bilik ujian. Calon didapati menyerahkan kertas soalan kepada pentaksir. Dan setelah selesai taksiran kumpulan, calon akan diuruskan oleh pihak sekolah dan untuk tindakan selanjutnya. Itu maksudnya ujian bertutur dan kumpulan. Disebabkan belum lagi peperiksaan, mungkin akan diadakan mata pelajaran ataupun guru-guru mata pelajaran akan mengambil pelajar untuk pelajaran seterusnya. Dan pelajar tidak dibenarkan pulang. Bentuk taksiran individu, sekarang cikgu nak tunjuk bentuk-bentuk dia. Harap pelajar masih segar melihat ikan-ikan yang berenang di laut dalam. Okey, ini dia bahagian A, dengar betul. Bahagian A, taksiran individu 40 markah. Calon akan diberikan bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan.
Jika tidak habis, cikgu akan sambung pada slide seterusnya pada masa-masa yang akan datang, dan cikgu akan sambung nanti dengan perbincangan mengenai kertas 4. Calon akan diberikan barang rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan. Sebentar lagi cikgu nak tunjukkan contoh-contoh dia. Panjang petikan seperti yang cikgu beritahu tadi ialah tidak melebihi 120 patah perkataan. Calon akan membaca petikan secara mentalis terlebih dahulu di bilik menunggu selama 3 minit. Calon membawa barang rangsangan ke bilik ujian untuk dibaca secara mekanis di hadapan pentaksir dan diuji selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit itu maksudnya sampai selesai soalan keempat. Jadi calon kena berhati-hati dengan masa tersebut. 4 soalan akan diberikan kepada calon. Soalan 1 dan soalan 2 ialah soalan pembinaan maklumat di mana calon akan cari jawapannya berdasarkan bahan rangsangan. Manakala soalan 3 dan soalan 4 ialah soalan kebat berkaitan bahan rangsangan. Selesai pentaksiran individu, calon dikendaki memasuki bilik kuarantin untuk persediaan pentaksiran kumpulan. Ingat calon ni? Harap mengerti. Kalau ada soalan, boleh soal kepada rakan pembantu saya. Bentuk taksiran kumpulan pula, selepas individu kita ada kumpulan sebab markahnya ialah 70 markah campur dengan kertas 4. 30 markah, jadi markah dia 100. Kita pergi previous. Okey. Setiap kumpulan mengandungi, ini untuk bahagian B taksiran kumpulan iaitu 30 markah. Okey, setiap kumpulan mengandungi 3 hingga 5 orang calon. Kena ingat, setiap kumpulan akan diberikan satu penyataan soalan untuk dibincangkan bersama-sama ahli kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan masa selama 8 minit untuk membuat persediaan di bilik kuarantin. Setiap kumpulan akan membuat perbincangan di hadapan pentaksir di dalam bilik ujian selama 12 hingga 18 minit. Setiap kumpulan akan bertutur dalam 2 pusingan ya. Pusingan pertama secara giliran. Maksudnya semua individu akan bercakap mengenai perbincangan soalan tersebut. Dan yang kedua secara bebas. Terpulang kepada pelajar yang ada lebih boleh bercakap sehinggalah tempoh 15 minit tamat. Okey, contoh item individu. Okey, contoh item individu bahagian A, taksiran individu, 40 markah. Tema dia berdasarkan tema di SKP, Dokumen Standard Kurikulum Pembelajaran, iaitu alam sekitar dan teknologi hijau, tema dia. Soalan dia begini. Teliti gambar dan fahami petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang dramatis. Di sini adalah pencemaran air, disediakan, ada kotor, ada banyak bahan-bahan sampah bertaburan di sana sini. Ini dah contoh pelajar, tapi bukan soalan ni yang keluar nanti. Pergi lagi terlalu cepat. Okey. Sampai sini, di sini. Okey. Bahagian A, taksiran individu. Lagi satu, tema dia alam sekitar dan teknologi hijau. Dari gambar tadi, diberi satu
bahan, satu teks. Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumpulan. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air, mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandungi bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak pencemaran air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Okey. Waktu sekarang pukul 10.21. Kita akan tamat pada pukul 10.50 atau 10.40. Selain itu, minyak yang mengalir ke laut akibat kecurangan tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Sekali lagi kita sedang bersama-sama dalam tuition online Majlis Datuk Ni Melaka dengan kerjasama PPD tanggal 10 September 2023 bersama-sama Cikgu Abdul Samad bin Aziz GPK Koku SMK Seri Mahkota. Okey, bahagian A, taksiran individu. Dari gambar tadi, soalan akan diberikan. Soalan dia, nyatakan punca-punca pencemaran air. Jadi pelajar akan cari dalam teks itu apakah punca-punca pencemaran air. Apakah kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik. Kalau kita pergi previous dia, apakah punca-punca pencemaran air? Cikgu ajak pelajar mencarinya. Okey, di sini punca pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Itulah dia jawapan ni pelajar. Okey, dia kata kesan-kesan pencemaran air ialah penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuhan dan haiwan akuatik. Itu kesan pertama. Dan satu lagi ialah pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal menyumbang kepada pencemaran air. Dan akan mencemarkan laut. Itu contoh jawapan. Untuk soalan ketiga dan keempat ni langkah-langkah adalah dari pendapat pelajar sendiri. Langkahnya, contohnya, kerajaan akan menguatkuasakan undang-undang untuk memberi denda kepada mereka yang membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, kerajaan akan membersihkan atau mengadakan gotong royong untuk membersihkan sungai. Contoh lepas tu kerajaan akan mengadakan kempen mencintai sungai. Contoh, kurangkan kesedaran kepada sumber air punca, masyarakat tidak mengambil kisah tentang pencemaran air. Ulaskan. Kurang kesedaran. Maksudnya betul lah. Kurang kesedaran maksudnya penduduk ataupun rakyat membuang sampah merata-rata. Contoh ya. Dan di sini dia ada tulis kertas peperiksaan tamat. Okey, contoh item taksiran kumpulan. Bahagian B, taksiran kumpulan membawa sebanyak 30 markah. Tema dia sukan dan rekreasi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan
Setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Pernyataannya ialah dasar satu murid, satu sukan telah dapat memberikan peluang murid melibatkan diri di peringkat sekolah, daerah dan negeri dan kebangsaan. Dan soalan dia ialah bagaimanakah dasar ini? Apakah faedah-faedah dasar satu murid satu sukan? Jadi pelajar akan berbincang dalam kumpulan selama 8 minit dan akan diberikan masa untuk menjawab soalan perbincangan secara berkumpulan dalam masa 12 hingga 15 minit. Rubrik pensyukuran individu. Cuba cikgu lihat previous. Rubriknya adalah seperti berikut. Ini dia. Pelajar kena ingat ni, untuk menjadi rubrik pensyukuran ni adalah untuk betul-betul secara individu ni, secara analitik. Cikgu akan bacakan pensyukurannya. Untuk mendapat markah 9 hingga 10 markah ataupun cemerlang, untuk tata bahasa dan kosakata aspek yang ditafsir itu, pelajar bahan gramatis, penggunaan dan kosakata sungguh tepat dan sungguh sangat betul. Maksudnya pelajar memberikan kosakata yang sangat menarik kepada pentaksir. Sebutan intonasi dan nada, bahasanya gramatis, penggunaan dan kosakata sangat tepat dan sangat betul. Sebutan sangat tepat, sangat jelas, intonasi dan nada sangat betul seperti penutur jati. Maksudnya macam cikgu cakap, tak pelat, penutur jati. Intonasi sesuai dan ayat yang sesuai pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Nada seperti penutur jati. Okey, seterusnya kepasihan dan kelancaran. Okey, seterusnya keseluruhan pengucapan sangat peta, sangat fasih, sangat bertata susila dan sangat beradab. Jadi di sini untuk mendapat cemerlang mesti ada sangat. Sangat baiklah maksudnya. Idea yang bermakna diuraikan dengan sangat jelas dan sangat matang mengikut konteks. Jadi untuk pelajar mendapat A, cemerlang, semuanya sangat. Orang kata ideal. Sempurna ya. Rubrik persekoran ujian bertutur untuk individu seterusnya. Ini markah bagi pelajar yang mendapat kepujian untuk 7 hingga 8 markah. Tata bahasa dan kosakata, bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata tepat dan betul. Tidak ada sangat lagi, sudah tepat saja. Sederhana, sebutan intonasi dan nada juga jelas dan tepat, bukan sangat tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Maksudnya masih lagi bercakap seperti penutur jati. Kepastian dan kelancaran, keseluruhan pengucapan peta fasih, bertata susila dan beradab. Mesti ada adab. Dan ayat seterusnya ialah idea yang bermakna, idea relevan dan tepat mengikut tugasan, diuraikan dengan jelas dan matang mengikut konteks. Kalau untuk mendapatkan
cemerlang tadi ialah sangat. Saya ni hanya tepat saja. Matang saja. Okey, kita terus kepada markah yang lebih kurang. Masih lagi lulus. Iaitu baik 5 hingga 6 markah. Aspek yang ditaksir, cikgu bacakan satu-satu. Tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa dan kosakata, bahasa masih gramatis. Penggunaan perkataan dan kosakata masih tepat dan masih luas, masih betul. Jadi tadi sangat, lepas tu tepat, lepas tu sekarang masih. Sebutan, intonasi dan nada. Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. Kebanyakan intonasi dan nada masih betul, masih saja. Kepastian dan kelancaran, keseluruhan pengucapan masih peta, masih fasih, masih bertata susila dan beradab. Maksudnya masa jawab tu kadang-kadang ada salah. Dan idea dan bermakna ialah idea masih relevan. Tadi sangat untuk cemerlang. Fasih masih bagi pujian dan bagi baik adalah masih fasih dan masih bertata susila dan beradab. Idea dan bermakna ialah idea masih relevan dengan tema, idea bahan rangsangan, huraian idea masih jelas. Faham ya para pelajar? Kita sedang bersama, kita hampir tamat dalam masa 20 minit lagi. Iaitu di sini untuk masih itu untuk markah baik 7 hingga 8 markah semuanya masih. Contoh idea masih relevan dengan tema berangsangan, huraian idea masih jelas. Kita sedang bersama-sama lagi dalam tuition YouTube online secara percuma. Majlis Datuk Ni Melaka dengan kerjasama PPD dan juga dengan penceramah anda iaitu Cikgu Abdul Samad bin Aziz yang merupakan GBK Core Curriculum SMK Seri Mahkota. Untuk markah yang untuk lulus lagi, pengusahaan minimum 3 hingga 4 markah. Ini markah yang gagal. Tata bahasa dan kosakata, di sini perkataan kurang digunakan. Bahasa kurang gramatis, penggunaan kata kurang tepat, kurang betul dan kurang kata dan kadang-kadang salah. Kepastian dan kelancaran, keseluruhan pengucapan kurang peta ya. Kurang fasih, kurang bertata susila dan kurang beradab. Ini adalah untuk markah yang gagal. Idea yang bermakna maksudnya kalau dicampur dengan bahagian B lah ya, bahagian kumpulan. Idea kurang relevan, semuanya perkataan kurang. Kurang bertata susila dan kurang beradab. Idea yang bermakna kurang relevan dengan tema, berangsangan dan huraian kurang jelas. Kurang jelas huraian anda dan kadang-kadang ada yang betul, ada yang tidak. Bercampur aduk. Dan ini untuk markah yang teruk, yang ini gagal. Ini adalah gagal. Tidak menguasai, mencapai penguasaan minimum. Tahap penguasaan dan skor 1 hingga 2 markah. Aspek yang ditaksir juga sama. Tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kepasihan dan kelancaran. Intonasinya, keseluruhan sebutan intonasi dan nada. Lemah serta tidak stabil, betul. Keseluruhan pengucapan tidak fasih, tidak peta dan tidak bertata susila dan tidak beradab. Idea yang bermakna idea tidak menepati berangsangan. Katakan dia suruh cakap kelebihan sukan atau cakap masalah sukan. Rubrik persekoran tafsiran kumpulan ya. Tafsiran kumpulan seperti biasa 26 hingga 30 itu markah cemerlang. Dalam kumpulan ataupun secara kumpulan ia diambil secara holistik. Yang tadi mekanis. Sekarang ni secara holistik.
Iaitu yang pertama, mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah serta menyampaikan pandangan yang rasional dalam pelbagai ruang perbincangan dan dengan yakin, betul dan jelas menggunakan ayat yang betul, intonasi yang sesuai dan ayat yang sesuai pada tahap tersebut. Tekal, terperinci dan menjadi teladan. Amal aktif dan memberikan respons dalam kumpulan. Maksudnya ni dia aktif. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi, melontarkan idea baru yang matang. Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata sangat luas dan sangat tepat. Kita tengok sangat tu. Menggunakan konstitunan berbahasa secara bertata susila semasa membuat celahan. Sebutan sangat tepat, sangat jelas, intonasi dan nada sangat betul seperti pentul jati. Keseluruhan pengucapan sangat peta dan sangat fasih. Menggunakan kesantunan berbahasa dan bertata susila semasa membuat celahan. Penyampaian amat menarik dan menjadi teladan. Okey. Rubrik persyukuran calon bertutur untuk markah sangat baik. Itu 21 hingga 25. Tadi tu yang pertama tadi ialah sangat baik. Sekejap. Ni cemerlang. Cemerlang tadi ialah untuk yang paling baik cemerlang. Amat maksudnya amat. Seterusnya sangat baik. Apa yang digunakan ialah markahnya 21 hingga 25. Ingat 21 hingga 25 tu adalah sangat baik. Mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah serta menyampaikan pandangan yang rasional dalam berbagai ruang perbincangan yang betul. Dengan yakin, betul dan jelas menggunakan ayat yang betul, intonasi yang sesuai dan ayat yang sesuai pada tahap tekal dan terperinci. Aktif dan memberikan respon dalam kumpulan yang pertama. Yang kedua, mempunyai keyakinan diri. Yang ketiga, melontarkan idea yang baru. Dan yang keempat, bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata tepat dan betul. Menggunakan kesantunan berbahasa semasa membuat celahan. Sebutan tepat, sangat tepat saja. Jelas, intonasi dan nada betul. Keseluruhan pengucapan sangat peta dan sangat fasih. Penyampaian menarik dan sangat berkesan. Itu untuk markah yang sangat baik. Kalau cemerlang dia lebih baik lah. Seperti yang cikgu betul sebutkan tadi. Okey, ini untuk markah yang kurang sikit, itu 16 hingga 20 markah. Apa yang kita nak untuk pelajar buat ialah untuk penyataan pelajar mestilah mengemukakan idea yang untuk menjelaskan masalah serta menyampaikan pandangan. Yang kedua, bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata masih tepat dan masih betul. Di sini untuk baik sama saja masih saja. Iaitu masih memberikan respon dalam kumpulan, masih mempunyai keyakinan diri, melontarkan idea yang baru, menggunakan kesantunan berbahasa semasa membuat celahan dan penyampaian menarik. Masih menarik. Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata masih tepat dan masih betul. Sebutan masih tepat, masih jelas dan masih berintonasi. Keseluruhan pengucapan masih peta dan masih fasih. Dan keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih
bertata susila. Okey, untuk markah 11 hingga 15 markah, memuaskan ialah mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah serta menyampaikan pandangan yang rasional dalam pelbagai ruang perbincangan dengan yakin, betul dan jelas menggunakan ayat yang betul, intonasi pada tak memuaskan. Bahasa kurang gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata kurang tepat. Untuk memuaskan, kurang. Untuk baik, masih. Kebanyakan sebutan kurang tepat, kurang jelas dan kurang berorientasi. Contohnya kita kata penduduk, dia kata benduduk. Kita kata ramai, dia kata lamai. Kebanyakan pengucapan kurang peta dan kurang pasti. Maksudnya dia bercakap terhenti-henti. Keseluruhan pengucapan kurang mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertata susila. Kriteria tambahan pula ialah kurang memberikan respons dalam kumpulan, kurang keyakinan diri, kurang melontarkan idea yang baru, tiada memberikan celahan dan penyampaian kurang menarik. Maksudnya kedua pemeriksa lihat pun tak nak tengok muka dia. Tak menarik kan? Okey, untuk markah yang seterusnya 6 hingga 10 markah, calon mengemukakan idea serta menyatakan pandangan dalam pelbagai ruang perbincangan dengan menggunakan ayat yang betul dan intonasi pada tahap terhad. Bahasa tidak gramatis, penggunaan perkataan dan kosakata terhad. Kebanyakan sebutan tidak tepat dan berintonasi dan terhad. Keseluruhan pengucapan kurang mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertata susila. Dan kriteria tambahan ya, pelajar pasif dan kurang memberikan respon dalam kumpulan. Kurang keyakinan diri. Siapa yang kurang keyakinan diri itu? Masuklah markah terhad. Lontaran idea terhad saja, idea baru dia. Dan tiada memberikan celahan, penyampaiannya terhad. Kita ada lebih kurang 5 minit saja ataupun 8 minit saja untuk menamatkan sesi ceramah ini. Okey, untuk rubrik persukaran ujian bertutur pula yang markah yang sangat terhad ni, yang gagal ni 1 hingga 5 markah. Apa perkataannya ialah kunci kata dia, mengemukakan idea serta menyatakan pandangan dalam pelbagai ruang perbincangan dengan menggunakan ayat yang betul dan intonasi pada tahap yang sangat terhad. Sikit saja. Bahasa yang digunakan pun sukar untuk dipahami. Kemahiran berbahasa, penggunaan perkataan dan kosakata sangat terhad. Kebanyakan sebutan tidak tepat, tidak berintonasi dan sangat terhad. Kebanyakan sebutan tidak tepat dan tidak berintonasi dan sangat terhad. Keseluruhan pengucapan kurang mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertata susila. Kriteria tambahan amat pasif dan tidak memberikan respon dalam kumpulan. Diam saja. Sini partner. Tiada keyakinan diri, takut-takut masa jawab. Lontaran idea baru amat terhad, sikit saja di permukaan saja, tiada memberikan celahan dan penyampaian amat terhad. Harap para pelajar mengerti dengan apa yang cikgu bincangkan ni. Contoh borang markah. Ni dia. Contoh borang markah seperti berikut. Kita cepatkan. Bahan alatan untuk ujian bertutur. Kita lihat sekarang bahan alatan mereka. Ni. Bahan alatan ujian bertutur yang perlu ada ialah jadual waktu peperiksaan ujian lisan bertutur dan mendengar SPM. Jadual waktu peperiksaan dipamerkan di setiap pusat peperiksaan.
bentuk buku soalan ujian bertutur, sampul yang mengenai set buku soalan ujian bertutur bagi setiap pusat boleh diambil. Ini tak perlu tahu. Bahan alat ujian bertutur ialah borang markah mesti ada dan akan dimuat naik dari SPPAT dan guru bertugas akan menyerahkan BMC yang lengkap kepada ketua pentaksir pusat ujian pada hari periksaan dan pengetua hendaklah memastikan bahan markah calon yang mengandungi skor calon tidak diakses oleh mana-mana personel selain pentaksir dan BMC hendaklah disimpan dalam peti besi. Okey, bahan mendengar bertutur ialah laporan keadaan calon, bahan am, pembungkus plastik, tali pengikat dan sampul. Ini tak perlu tahu. Okey, ini nama bilik bahasa Melayu. Ini nama bilik ini ialah contohnya pusat ujian lisan bertutur mendengar SPM perlu menyediakan bilik-bilik berikut. Harap pelajar masih segar di hujung-hujung ceramah cikgu ini. Pertama ialah bilik menunggu, bilik ujian, bilik kuarantin. Bilik menunggu, bilik ujian ialah bilik pelajar akan disoal. Bilik menunggu ialah menunggu bilik kuarantin ialah setelah pelajar, bilik menunggu ialah menunggu untuk menunggu ujian dan selepas itu bilik kuarantin selepas ujian pelajar akan dikuarantinkan dan setelah cukup 8 hingga 10 orang 8 setelah siap 5 orang tersebut dia akan pergi semula ke bilik ujian untuk ujian dalam kumpulan. Bilik menunggu, pihak sekolah perlu menyediakan sebuah bilik menunggu untuk menempatkan calon sebelum masuk bilik ujian. Bilik menunggu akan diuruskan oleh seorang guru bertugas. Guru bertugas akan menyusun giliran calon mengikut angka giliran. Semua calon bagi setiap sidang sahaja akan dimasukkan ke dalam bilik menunggu mengikut kumpulan. Calon akan keluar dari bilik ini untuk masuk ke bilik ujian mengikut giliran calon. Bilik ujian pula. Kita tengok tadi, kita nak habiskan ya. Tadi ni bilik ni. Bilik menunggu. Sekarang bilik, kita sekarang bilik menunggu dah. Sekarang bilik ujian. Sudah tinggal 2 minit lagi ya. Bilik ujian ialah bilik yang digunakan untuk calon menjalani ujian lisan secara individu dan kumpulan. Peta, carta, model dan bahan pengajaran yang terdapat dalam bilik ujian hendaklah dipindahkan ke tempat lain. Bilik ujian yang digunakan hendaklah sesuai dan kondusif, selesa. Jam dinding hendaklah digantung di bahagian hadapan setiap bilik ujian. Pastikan terdapat papan tulis di setiap bilik ujian dan bilik ujian perlu dilabelkan. Dan bilik ujian pula, betul ke? Tengok. Bilik ujian perlu disediakan 2 buah meja dan 2 buah kursi untuk pentaksir serta sebuah kursi calon bagi pentaksiran individu. 4-5 buah kursi dan sebuah meja perlu disediakan untuk calon bagi taksiran kumpulan. Dan bilangan bilik ujian bergantung kepada jumlah calon sebagai pusat ujian. Bilangan calon dalam satu bilik ujian ialah 40 orang sehari, 24 orang sehari yang dilaksanakan oleh dalam 3 sidang. Contoh, 150 orang calon memerlukan 2 bilik ujian. Bilik kuarantin kita perlu tahu ialah tempat calon yang setelah selesai menjalani ujian bertutur individu, calon akan menunggu sehingga semua ahli kumpulan selesai menjalani ujian bertutur individu. Pengawas akan memberikan satu tajuk ujian bertutur, kumpulan dan perbincangan bersama ahli kumpulan selama 8 minit.
berlaku di bilik kuarantin. Bilik kuarantin sebaik-baiknya berhampiran dengan bilik ujian. Okey, pergerakan calon kita akan sambung nanti. Jadi kita akan sampai ke pergerakan calon. Kita akan sambung minggu depan. Bilik menunggu, bilik ujian, bilik kuarantin. Banyak lagi ya. Okey, itu saja. Kita akan sampai kepada yang berikut ini, kita akan sambung nanti. Kita akan sambung nanti yang berikut tadi. Okey. Jadi itulah saja para pelajar. Sekian saja majlis ataupun tuition online, ceramah online secara percuma Majlis Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama PPD bersama-sama saya Cikgu Abdul Samad bin Aziz yang merupakan GPK Koko SMK Sri Mahkota. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye daripada saya. Sekian, wassalam.